Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa, insya-Allah hari ini kita akan sambung semula sesi PDPR kita bagi hari Selasa, iaitu yang telah dijadualkan adalah subjek Jawi dan Khat. Okey, boleh bawa keluar buku teks Jawi dan Khat tahun 5. Buku teks Jawi dan Khat tahun 5. Okey, kalau dah bawa keluar buku teks Jawi dan Khat tahun 5, boleh buka muka surat 32. Okey, baik, 32. Sebelum ini kita dah belajar tentang teks berita. Jadi hari ini sebenarnya kita akan masuk kepada tajuk baru. Tetapi Ustaz nak sambung sedikit untuk tajuk sebelum ini. Sebabnya Ustaz tak habiskan lagi. Ustaz lupa nak habiskan. Okey, baik. Dekat atas ni tak apa, awak biarkan dahulu nombor 2 ni. Okay, muka surat 30, cuba fokus kepada nombor 3. Salin Khat Thulus di bawah. Okey, Khat. Okey, dekat bawah ni dia ada bagi Khat. Jadi dia suruh awak cuba tiru balik tulisan tu. Macam mana Ustaz nak awak bawa keluar buku tulis Jawi dan Khat tahun 5 dan kemudian awak tulis dululah tarikh dengan hari dan juga tarikh. Kemudian tajuk dia Khat lah. Okey, kemudian Ustaz nak awak cuba tiru balik yang ini, tulisan-tulisan yang telah disediakan. Okey, sebelum tu awak salin dulu arahan. Salin Khat Thulus di bawah. Okey, salin dahulu arahan dia, gariskan arahan tersebut, kemudian awak terus tulis nombor 1. Tak perlu buat 2 kali. Terus buat sahaja tulisan Khat Thulus. Gunakan kalau siapa ada pensel Khat yang apa? Yang rata tu kan. Gunakan pensel itu dan cuba tiru semula tulisan-tulisan ini. Macam mana dia buat ha gabung dengan alif, macam mana dia buat ra, cuba tiru. Cuba tiru. Mudah saja. Tak susah pun, insya-Allah. Cuba tiru semula tulisan-tulisan Khat Thulus yang telah dia berikan contoh. Okey, baik. Itu satu. Itu sudah lepas Okey, kali ini kita akan masuk kepada tajuk yang baru, iaitu teks laporan. Okey, sebelum ni kita sudah berbincang tentang cara penulisan bagi teks berita. Yang ini, teks berita. Tajuk apa? Pasal pelancaran satelit MEASAT. Muka surat 29. Jadi itu kita dah belajar minggu lepas. Jadi minggu ini kita akan cuba tengok teks laporan. Teks yang berbentuk laporan. Okey, baik. Sama-sama kita tengok pada muka surat 33. Okey. Baca dan fahami. Dalam kotak ni, dalam bentuk surat ni, dia ada bagi laporan. Jadi kita boleh baca sama-sama. Awak boleh ikut bacaan Ustaz. Sambil itu awak boleh tunjuk apa yang telah dibaca. Okey, baik. Kita baca dahulu tajuk bagi laporan ini. Okey. Laporan Jogaton 2010. Anjuran Persatuan Ibu Bapa dan Guru. SK ni walaupun sin kaf lah dalam Jawi, tetapi kalau kita terjemahkan dalam tulisan Rumi, dia akan jadi SK, sin kaf, iaitu membawa maksud kepada sekolah kebangsaan. SK Muhammad Saman. Okey, baik, kita teruskan lagi. Bersempena dengan sambutan Jubeli Emas SK. Okey, baik, ini dia salah, dia pergi guna SGA ya. SGA merujuk kepada SG. Jadi kita tukar S kaf. SK. SK Muhammad Saman telah menganjurkan Jogaton pada 10 Jun yang lepas. Okay, kita sambung lagi kepada perenggan yang baru. Program ini diadakan untuk menjalinkan ikatan ukhuwah antara guru-guru dan
ibu bapa. Selain ini, program ini juga bertujuan untuk, okey baik, awak gariskan, awak potong perkataan untuk ni, sebenarnya ejaan dia salah. Awak boleh betulkan alif, waw, nun, ta. Nun, ta, waw, qaf. Alif, waw, nun, ta, waw, qaf. Untuk. Okey, kita sambung lagi bacaan. Mengutip derma bagi mengisi tabung PIBG. Pa ni merujuk kepada P, alif ni merujuk kepada I, ba merujuk kepada B, huruf ga merujuk kepada huruf G, PIBG. Okey, baik, kita sambung lagi. Kita sambung kepada perenggan yang baru. Okey. Para peserta berkumpul di padang sekolah mulai pukul 7.30 pagi. Peserta dilepaskan pada pukul 8 pagi oleh Yang Berhormat Datuk Haji Nizam. Okey, baik. Sambung lagi pada muka surat sebelah. Okey, muka surat 34. Okey. Sambung. Upacara penutup telah diadakan di padang sekolah pada pukul 11 pagi. Guru besar telah memberi ucapan dan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan jogaton ini. Yang di-Pertua PIBG mengucapkan syabas kepada kesemua pihak yang bekerja keras menganjurkan jogaton ini. Manakala Yang Berhormat Datuk Haji Nizam telah menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Upacara tamat pada pukul 12 tengah hari. Maka tamatlah laporan tadi dan dekat bawah ni ada tarikh. Tarikh apa? Tarikh laporan ini ditulis. Tarikh laporan ini dilaporkan, dituliskan. Itu bila? 15 Jun 2010. Kemudian dia ada tanda tangan seperti surat lah, tetapi surat lain lah sikit. Surat selalunya sebelah kiri kalau surat rasmi. Yang ini adalah laporan, jadi tanda tangannya adalah di sebelah kanan. Okey, dan dia akan tulis laporan disediakan oleh, okey, sepatutnya dua titik bertindih lah. Dua titik bertindih. Apa? Nokta bertindih. Kemudian sign tanda tangan. Kemudian nama bawah dia. Muhsin bin Muhammad. Siapa Muhsin bin Muhammad? Dia akan tulis dia punya jawatan. Jawatan apa? Setiausaha PIBG SK Muhammad Samad. Okey, baik. Dekat sini Ustaz nak awak fokuskan kepada akronim. Akronim tu apa, Ustaz? Akronim itu adalah kata singkatan. Contohnya kalau Sekolah Kebangsaan SK. Kalau apa lagi ya? Kalau Polis Diraja Malaysia PDRM. Kalau Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Itulah kita panggil sebagai akronim. Akronim dalam Jawi sebenarnya awak dah belajar waktu tahun 3 atau 4 lebih kurang lah. Okey, macam mana awak nak tentukan akronim dalam Jawi? Okey, contoh dia macam ni. SK Seri Selamat. Okay, SK ini dia dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab ke, bahasa Melayu ke, bahasa Inggeris? SK ni.
SK ini adalah bahasa Melayu lah, Sekolah Kebangsaan. Jadi macam mana awak nak buat akronim bagi SK ni daripada Rumi kepada Jawi? Okey, kalau macam ni, awak perlu tulis saja terus dalam bentuk huruf Jawi. S sama dengan sin. Kalau sekolah kan, ejaan sekolah. Perkataan awal dia apa? Sin lah. Jadi kita ambil sin, kita letak sini, sin. Kemudian kita letakkan tanda noktah. Okey, kemudian K. Okey, dalam tulisan Rumi, kebangsaan kan, dia merujuk kepada kebangsaan K ni. Dalam tulisan Rumi, kebangsaan macam mana je? Kaf, ba, nga, sin, alif, hamzah, nun. Okey, dia dimulai dengan huruf kaf. Jadi awak kena letak kaf. Sin dengan kaf. Okey, sama macam TLDM ke PDRM ke, awak tulis balik TLDM dan nama penuh dia apa? T merujuk kepada tentera. Jadi awak eja balik dalam Jawi, tentera macam mana eja dia? Mulakan dengan huruf ta. Jadi awak kena tulis ta. Kemudian titik L. Laut. Laut merujuk kepada L merujuk kepada laut. Jadi cuba eja dalam Jawi laut macam mana? Lam, alif, hamzah, waw, ta. Dia mulakan dengan huruf lam. Bukan lam alif ya, lam. Lam alif tu sebenarnya, huruf lam alif itu sebenarnya gabungan antara huruf lam. Lam apa? Lam yang ini. Alif yang mana? Alif yang ini. Sebab itulah kita panggil lam alif. Ini huruf lam, ini huruf alif. Lam alif. Tetapi dia bukan satu huruf tau. Dia hanya dua huruf yang digabungkan menjadi satu. Jadi huruf yang awal dia adalah lam. Okey. Ta, lam. Laut. Ni di kan. Di merujuk kepada apa? Di merujuk kepada diraja. Cuba eja diraja. Dal, ra, alif, jim. Perkataan awal dia apa? Dal. Jadi letaklah dal. Ta, lam, dal. Okey, mim. Yang terakhir sekali. Mim pula M. Okey, M merujuk kepada Malaysia. Cuba eja Malaysia dalam Jawi. Mim, lam, ya, sin, alif. Malaysia. Jadi awak kena ambil perkataan paling awal iaitu mim. Ta, lam, dal, mim. Macam itulah awak nak tentukan akronim. Okey, baik. Itu dah selesai untuk akronim. Baik, cuba kita tengok format laporan. Format laporan. Macam mana nak tulis laporan sebenarnya? Okey, cara dia adalah, awak boleh tengok format dia. Yang pertama sekali bila nak tulis laporan, awak kena tulis tajuk dia. Tajuk dia. Dan kedudukan tajuk tu pula perlulah betul-betul di tengah. Tajuk bagi laporan betul-betul di tengah. Dan dalam tajuk itu mestilah dimulai dengan perkataan laporan. Ini laporan jawatan. Contohnya mestilah awak nak buat laporan hari kantin Sekolah Rendah Agama Rakyat Mahmudiah. Jadi awak kena mulakan dengan perkataan laporan pada tajuk dia. Okey, kalau yang ini sebab dia type guna komputer, jadi dia pakai bold. Kalau dalam komputer ada kan kita panggil bold. Tetapi kalau tulis pakai tangan, tajuk ini awak perlu gariskan. Perlu gariskan. Tak boleh bold. Macam mana kita nak bold dalam tulisan tangan? Jadi kita perlu gariskan tajuk dia. Kemudian barulah diteruskan kepada pendahuluan. Pendahuluan ni biasanya dia akan bagi maklumat tentang program yang diadakan. Contoh maklumat dia adalah apa dia? Nama program. Okey, nama program. Tempat diadakan. Kemudian tarikh. Tarikh program tersebut. Bila diadakan pada 8 hari bulan 7 katakan. Ataupun 1 hari bulan 3 katakan. Itu contoh. Tahun bila? Tahun 2021. Okey, biasanya itu dalam pendahuluan perenggan pertama. Perenggan kedua, barulah dia akan elaborate. Dia akan kembangkan lagi. Macam mana saya nak kata? Dia akan kembangkan lagi. Dia akan ceritakan program ni untuk apa? Program ni, apakah program ini? Contohnya, tengok laporan Jogaton. Kita pun tak tahu Jogaton tu apa. Apakah tujuan dia adakan program ini. Jadi dia akan ceritakan pada perenggan yang kedua. Perenggan yang ketiga, dia akan detailkan lagi isi laporan. Tadi kan kita dah tulis bila program ini akan diadakan pada
tarikh sekian. Itu baru tarikh. Dan pada perenggan ketiga ni dia akan detailkan lagi. Dia akan khususkan lagi isi laporan. Contohnya laporan ini mengatakan bahawa program ini dimulakan pada pukul berapa. Maknanya dia lebih khusus lah. Tadi dia cuma bagi tahu tarikh saja. Pada perenggan ketiga, dia akan ceritakan pukul berapa mula, pukul berapa rehat, pukul berapa tamat dan sebagainya. Dan yang ketiga dan empat ni dia sama macam perenggan yang ketiga. Dia detailkan lagi. Pukul berapa rehat, pukul berapa tamat. Kemudian hadiah disampaikan oleh siapa dan sebagainya. Dan pelaporan ini akan diakhiri dengan tarikh laporan ditulis. Ini bukan tarikh program ini dijalankan, bukan. Ini adalah tarikh bila laporan ini ditulis. Kemudian akan diakhiri paling akhir dengan tanda tangan. Laporan ini disediakan oleh tanda tangan, dan penanda tangan ini perlulah tulis nama dia sendiri dan jawatan dia. Jawatan dia apa? Setiausaha PIBG Sekolah Kebangsaan Muhammad Saman. Macam itulah laporan, format laporan. Kalau katakan awak ini adalah setiausaha ke dekat sekolah, setiausaha apa, pengakap, setiausaha apa, PBSM dan sebagainya, awak perlu buat format macam ni, format laporan macam ni. Okey, baik. Kita tengok aktiviti muka surat sebelah. Okey, tengok aktiviti muka surat sebelah. Okey, alif ni kita dah buat. Baca teks laporan di atas dengan guru. Okey, kedua pula. Keluarkan jenis-jenis ayat dalam teks laporan di atas. Okey, tak banyak pun jenis ayat apa. Ayat kebanyakannya adalah ayat penyata. Cuba awak baca, ada ke ayat soal dalam ni? Cuba detect lagi, ada ke ayat seru dalam ni? Kalau dalam laporan dan juga berita ataupun berita, kebanyakannya adalah ayat yang berbentuk penyataan. Dia tak ada pun penegasan dekat situ. Dia tak ada penggunakan tanda baca, tanda seru ke, ataupun tanda tanya ke. Tak ada. Kebanyakannya dia menyatakan tentang fakta. Jadi bila menyatakan tentang fakta ini, ayat dia adalah berbentuk pernyataan. Okey, baik. Kita teruskan lagi. 4. 2 dengan 3 ni sebenarnya kita dah bincangkan sekali tadi. Baik, kita tengok nombor 4. Bina ayat berdasarkan jenis-jenis ayat di bawah. Yang ini Ustaz nak awak buat. Okey, bawa keluar buku tulis jawi dan khat. Okey, bawa keluar buku tulis jawi dan khat. Tulis hari dengan tarikh macam biasa. Kemudian awak tuliskan soalan ini terus. Okay, tak payah letak nombor 4 ni, terus tulis je. Bina ayat berdasarkan jenis-jenis ayat di bawah. Gariskan arahan tersebut. Kemudian nombor 1 apa? Ayat penyata. Terus tulis nombor 1 ayat penyata. Okey, dan bawah dia tak perlu selang. Bawah dia barulah awak tuliskan contoh ayat penyata. Contoh ayat penyata. Sebelum ni awak dah belajar dah. Ayat penyata. Boleh tengok contoh dia pada muka surat. Okey, ayat penyata muka surat 1, unit 1, muka surat 1. Jadi awak boleh cari ayat ni dekat dalam buku teks itu sendiri. Ataupun awak boleh buat sendiri. Awak boleh buat sendiri ayat penyata. Okey, yang pertama ayat penyata. Yang kedua, kita tadi dah tulis ayat nombor 1, dah tulis contoh ayat dia, selang 1. Yang kedua, barulah awak tulis ayat nafi. Dah tulis ayat nafi, bawah dia awak tulis contoh ayat dia. Kemudian selang 1 lagi, tulis ayat seru. Kemudian sampailah ayat kehendak yang terakhir. Itu sahaja kerja rumah kamu dan itu sahaja untuk hari ini. Okey, nanti kita akan sambung lagi di masa akan datang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.